Okey, semua dah ready. Boleh cikgu mulakan. Selamat tengah hari Dineshwari, Delvin, Jeremiah. Jeremiah. Ya, Igo. Selamat Okey. tengah hari, cikgu. Okey, selamat tengah hari. Delvin, selamat tengah hari. Delvin masuk dia tak jawab pun. Okey. Dia bisu, cikgu. Dia bisu. Bila dia start bisu? Tadi dia dah masuk dah. Tapi dia tak nak cakap. Okey. Sekejap, cikgu present sekejap. So hari ni banyak kelas ke kamu masuk? Dah berapa kelas dah? Dineshwari, semua kelas kamu masuk? Semua saya dah masuk, cikgu. Oh, baiknya kamu. Memang kamu suka masuk kelas ke? Ya, cikgu. Okey. Cikgu nak masuk tajuk hari tu yang asas nombor tu cikgu habiskan, kira habislah. Okey. Hari ni cikgu nak sambung masuk tajuk rangkaian dalam teori graf. Okey. Ni tajuk baru. Okey, sebelum ni tak pernah ada pun. Okey. Tajuk baru tu maksudnya tahun lepas. KSS ni tajuk baru. Kamu dah belajar dah kan dengan Cikgu Suryati dulu? Mesti semua dah belajar. Dah, Cikgu. Dah, ingat ke tak ingat lagi tajuk ni? Tak ingat. Okey. Okey, nombor 1. Sambil-sambil kita cubalah sebab dia ada jawapan dekat situ. Okey. Sambil-sambil kita dengar-dengar cikgu cakap. Okey, nombor 1. Antara situasi berikut yang manakah tidak boleh dimodelkan sebagai graf berpemberat. Okey. Yang mana satu? Kamu tengok jawapan dulu. Okey, cikgu besarkan. Kamu rasa-rasa apa? Nanti sambil-sambil tu cikgu ajarlah. Okey. Apa dia? Baca dulu. A. Masa penerbangan dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. B. Aliran lalu lintas di persimpangan. C. Jarak antara tempat tarikan pelancong di sebuah bandar. Dan C. Carta organisasi pentadbiran sekolah. Okey, agak kamu apa jawapan dia? Kalau kamu tekalah, kamu pilih yang mana? Kan nanti bila periksa pun lupa. Okey, yang ni. Kalau kamu nak teka, apa jawapan dia? Tahu jawapan? Dengar ke tak dengar cikgu cakap ni? Dengar, Cikgu. Nasib baik, dengar. Kadang-kadang tak dengar. Okey. Apa jawapan? Agak-agak lah. Nanti cikgu ajarlah tu. Agak-agak kamu. Ikut logik. Nanti bila exam pun nanti terlupa juga. Tak tahu apa ni. Okey. Tapi kalau kamu pilih, apa jawapan yang sesuai? Apa dia? Graf berpemberat. Graf berpemberat. Apa jawapan? C boleh juga. C. Okey. Tadi nak suruh kamu teka je. Maksudnya kamu tak tahu. Tapi kalau kamu baca, kamu teka apa? C. Okey, lagi? Jawapan? Cikgu A. A. Okey. Itu yang kamu teka. Sebab apa pilih A? Saya just teka je. Okey. Kamu tak baca. Yelah, nak teka pun kena baca dulu. Delvin sebab apa pilih C? Dia kalau nanti bila exam nak teka pun kena baca dulu. Bukan terus teka je. Teka dan agak-agak jawapan. Kalau kamu tembak terus macam tu, tak best lah kelas kamu KSI 2 kan kelas pandai juga tu. Baca dulu sikit. Baca dulu. Lepas tu baru kamu teka. Yang mana satu yang tak sesuai di antara empat-empat tu? A. Masa penerbangan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. B. Aliran lalu lintas. C. Jarak antara tempat tarikan pelancong di sebuah bandar. Dan D. Carta organisasi pentadbiran sekolah. Mana satu nak pilih? Saya rasa D tu. D. Sebab? Nak tahu sebab dia? Sebab apa kamu pilih tu? D. Sebab kalau tengok A, B dan C tu, dia macam ayat dia macam satu tempat ke satu tempat lain. Kalau macam D tu dia lain. Dia tak ada sebut. Okey.
Okey, nanti bila exam pun macam tu, sebelum teka rugi kamu teka terus macam tu. Kamu teka tu, sebelum teka tu baca dulu dan tengok apa perbezaan. Mesti ada perbezaan di antara jawapan A, B, C dengan D. Okey, jawapan dia graf pemberat. Graf berpemberat ni ialah yang ni. Kejap. Graf berpemberat macam ni. Nama dia canggih tapi sebenarnya tak canggih pun graf berpemberat ni. Okey, contoh graf berpemberat. Okey, yang ni mula dari sini. Ini ialah sekolah. Okey, ini rumah. Contohlah ini kedai. Lepas itu pergi sekolah balik. Okey, macam tu. Jadi graf berpemberat kedai, rumah ke kedai. Okey, yang ni ialah 2 km. Kedai ke sekolah 3 km. Rumah ke sekolah ialah 2.5 km. Okey, contoh. Ini contoh tau. Okey. Jadi graf berpemberat ialah yang ni. Dia ada nilai-nilai ni. Nilai jarak ke, nilai berat ke. Okey, itu ialah graf berpemberat maksudnya. Okey, graf berpemberat ialah ada nilai. Kalau dia lukis yang sama macam tu, ada ini ialah rumah, ni R rumah, K kedai, yang ni S sekolah. Yang ni graf tak berpemberat yang sebelah kanan ni. Sebab apa dia tak berpemberat? Sebab dia tak ada nilai ni. Okey, 2, 3, 2.5. Itu graf berpemberat, yang graf tak berpemberat. Okey, kalau soalan yang ni. Masa penerbangan, ada tak pemberat dia? Pemberat tu unit dia. Okey, masa ialah maksudnya masa penerbangan tu dalam 2 jam, 3 jam itu berpemberat lah. Aliran lalu lintas sama juga. Aliran lalu lintas ni contohnya macam berapa buah kereta. Itu ialah aliran lalu lintas. Jarak pun sama juga. Jarak macam cikgu lukis tadi tu. Jarak antara tempat tarikan pelancong di sebuah bandar. Okey. Nak pergi ke Ipoh, pergi ke Lumut 60 km. Lumut pergi ke Pangkor 10 km macam tu. Carta organisasi. Carta organisasi ni ada unit tak? Carta organisasi tu macam yang kelas punya. Yang ni ialah mula-mula ialah guru kelas. Okey, guru kelas. Okey, lepas itu barulah ketua darjah contoh. Okey, ni penolong ketua darjah. Okey, lepas tu ketua darjah, lepas tu ada setiausaha, penolong setiausaha bendari. Itu ialah guru kelas. Guru kelas ini ialah carta organisasi. Jadi carta organisasi ni ialah tak ada pemberat. Okey. Jadi jawapan dia ialah D. Okey. Yang mana di bawah ini situasi berikut tidak boleh dimodelkan sebagai graf pemberat. Okey, jawapan dia ialah D. Okey. Sebab dia tak boleh bubuh unit situ. Dia tak boleh tulis situ guru kelas berat 70 kg. Tak boleh macam tu. Mana ada carta organisasi. Okey, guru kelas kamu tulis 70 kg. Okey. Ketua darjah 100 kg. Ketua darjah yang sihat. Okey. Penolong ketua darjah 80 kg. Sihat juga. Okey. Jadi ada tak carta organisasi macam ni? Kamu pernah tengok? Yang ada berat? Ada ke tak ada? Tak pernah kan? Okey. Jadi kesimpulan jawapan dia ialah yang tu. Okey. D. Nombor 1 jawapan dia ialah D. Okey. Nombor 2. Okey. Kamu tengok pula. Antara berikut yang manakah ialah graf mudah? Mana graf mudah? Saya rasa A tu. Okey. Sebab apa A? Sebab B, C dengan D tu dia macam Susah. ada lekungan ataupun macam ada tanda. Okey. Jadi, kamu teka, maksudnya nanti kamu tak tahu tapi kamu tengok apa beza-beza dia. Okey. Graf mudah. Graf mudah ialah graf mudah dia tak ada bulatan. Okey, dia tak boleh. Yang ni semua graf susah ni, nak lukis bulatan susah. Okey, dia tak boleh ada anak panah. Okey, ini graf berarah ni. Okey, ini pun sama juga. Okey, dia tak boleh ada. Graf mudah ialah yang macam ni. Dia terus mudah aja. Okey, garis-garis macam tu. Itu adalah graf mudah. Yang lain semua graf susah. Okey, dia tak panggil graf susah lah. Yang ni graf mudah. Yang lain graf apa?
Ni graf lengkung, ini graf macam tu lah. Okey. Pandai lah tu, dah ingat dah. Nombor 3. Bilangan darjah. Ingat tak? Darjah berapa? Kalau nak teka pula. Tapi ni tak boleh teka. Ini fakta, tak nak buat apa dah. Bilangan darjah. Berapa bilangan darjah? Ingat? Bilangan darjah. Ada berapa? 1, 2, 4, 6. Okey. Cepat. Cikgu dah dapat dah bilangan darjah. Teka. Okey. Teka pula. Yang ni teka betul-betul teka. Ni langsung tak tahulah. Yang tak tahu dia punya bilangan darjah ni. Terus tak tahu nak teka. Apa jawapan kamu? Bilangan darjah. Tahu ke tak tahu? Tak tahu cikgu nak beritahu. Tak tahu ada cikgu macam mana. Okey. Nombor 1, nombor 2 ingat tak? Dah ingat dah kan? Cara dia. Ingat aku. Okey. Nombor 3. Bilangan darjah. Bilangan darjah ialah 2 kali 2 darab. 2 darab garis yang ada dekat sini. Okey. Formula dia ialah bilangan darjah ni. Formula dia. Okey. Dia ada formula dia. Yang ni kena tahu formula dia. Okey. Formula dia ialah 2 darab bilangan garis. Bilangan garis dekat situ. Okey. Ada berapa bilangan garis? Kamu kira dekat sini. Ada berapa bilangan garis? 2 je kau. Apa dia? Yang 2 tu? Bilangan garis. 6 cikgu. 6. Okey. Tengok cikgu kira. Nak ajar kamu kira. Nanti kalau 6 darab 2 jawapan dia 12. Ada. Okey. Dia bilangan garis tu ialah okey. Dekat sini 1. Okey. Tak tulis. Okey, ni 1. Cikgu kira. 1. Sini 2. Ini garis ketiga. Ini garis keempat. Lagi ni. Yang ni panjang 1 kan. Ni garis kelima. Ini garis ke-6. Ada lagi tak garis? Ada garis lagi tak? Sekejap, ada seorang nak masuk tu. Dengar bunyi. Okey. Okey. Ini ada satu lagi garis 7. Bulatan ni satu garis lah. Satu bulatan tu. Satu garis bulatan. Faham tak? Formula dia. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan garis yang ada dekat sini. So, jawapan dia ialah 2 darab dengan bilangan garis cikgu jumpa 7. So, jawapan dia ialah 2 darab 7 sama dengan 14. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Ingat dalam kepala tu. Bilangan darjah. Tadi kita dah belajar graf berpemberat. Okey, dah ulang balik. Ni semua maklumat baru. Graf berpemberat tu yang tak ada unit. Okey, tak ada kilogram semua tu. Tak ada kilometer. Itu graf pemberat. Graf mudah ialah yang tak ada bentuk-bentuk lengkung-lengkung, tak ada. Dia terus lukis sahaja bentuk macam tu. Dan yang ketiga, kita belajar satu lagi. Bilangan darjah. 2 kali 2 darab bilangan garis. Garis yang ada dekat situ tu ada, ni semua dekat sini ada 4 garis. Ni kalau cikgu keluarkan dekat sini, ni semua ada 1. Ni garis yang pertama, garis kedua, 3. Okey, ni 7 garis, 2 darab 7. Okey, dah 3 dah. Soalan nombor 4. Kena kecil. Okey. Yang lagi. Nampak tak? Nampak. Okey. Antara berikut yang manakah bukan subgraf untuk garis itu? Yang mana satu? Tengok dulu. Nanti tengok apa jawapan dia. Apa dia subgraf? Yang manakah bukan subgraf? Fikir dulu.
Mana satu jawapan? Agak-agak. A, B, C ke D? Saya rasa A tu. Saya rasa D, cikgu. Kamu rasa A, kamu rasa D. Okay. Sebab apa A? Sebab kalau tengok B, C dengan D, dia ada garis. Kalau A dia tak ada garis. Okay. Lagi satu, jawapan dia D. Apa? Sebab apa D? Sebab titik dekat darjah 4, titik E dan titik C tak ada garis. Okay. Tapi dekat jawapan D tu, titik E dengan titik C ada garis. Titik A dengan titik C. Okey, jawapan yang tepat sekali. Betul-betul, baru cikgu perasan. Dia kalau subgraf ni maksudnya, okey, subgraf ni apa nak cakap paling senang. Dia maksudnya subgraf ni gambar yang sama. Okey, tengok A, sama tak dengan atas? Walaupun tak cukup garis, asalkan dia sama garis. Okey, A, E. Tengok A, E, D, C, B. Okey, bentuk sama. C. Okey, soalan jawapan C. Segitiga A, B, E. Okey, ada segitiga, ada bulatan. Okey, bentuk yang sama. Okey, B. Kalau B pula. Okey, A, B. Lepas tu sini D, E sama macam gambar C. Yang ni A, B sama. C sama. D sama. E sama-sama. Tapi E dengan C dia tambah. Dia tambah sendiri ni. Okey, ni yang dia tambah sendiri. Okey. Okey. Jadi yang tu ialah bukan subgraf sebab dia tambah sendiri. Okey. Okey tak? Dia bukan subgraf. Subgraf ni, kalau cikgu buat satu garis macam ni, panggil subgraf juga. Okey, sekejap. Cikgu buat satu garis yang macam ni. Okey, sekejap. Okey. Itu garis. Okey, macam ni. Okey, cikgu buat bentuk sama. Cikgu tulis sini B. Okey. Cikgu tulis sini C. Ini pun subgraf. Asalkan bentuk yang sama. Itu ialah subgraf. Okey. Okey tak? Okey. Ni kamu tak jawab, cikgu jawab lah. Okey. Ada siapa nak tanya tak subgraf ni? Tak ada ni. Okey, faham dah kan? Subgraf. Faham, cikgu. Okey. Nombor 5. Cari laluan yang paling optimum untuk laluan dari A ke D. Optimum ni apa dia? Pendek ke Rico? Maksud dia kan? Ke panjang? Pendek pun boleh juga, tapi bahasa cantik. Optimum. Optimum ni maksudnya yang terbaik. Optimum tu sekejap. Dah kamu tanya macam tu bagus juga. Maksud optimum. Sekejap. Kita tengok apa maksud dia. Optimum tu cikgu faham. Yang terbaik maksud optimum. Optimum. Okey. Sekejap. Optimum. Most conductive. Yang paling baik sekali. Yang paling baik tu maksud cantik lah. Maksud optimum. Ni. Most conducive to a favorite outcome. Maksudnya the best. Tu best. Yang terbaik. Okey. Optimum tu yang terbaik sekali. Okey. Itu maksud optimum. Okey. Lepas itu. Mana soalan dia? Okey. So soalan dia. Okey, yang tu. Jadi laluan yang terbaik. Yang terbaik tu laluan yang paling pendek lah. Kalau jauh tu tak terbaik pun. Okey, apa jawapan dia? Yang tu kira-kira sendiri je. Kamu dapat yang mana? Yang terbaik. A, B, C, D. A, B, D. A, C, D. A, D. Nak pergi dari A ke D. Daripada A, A ke D. Okey. Mana yang terbaik? Okey. Nak pergi dari A ke D. Yang mana terbaik? Yang mana kamu kira yang terbaik? Kalau A, B, C, D. Okey, kalau A, B, C, D. A pergi B 5. Okey, cikgu tulis dekat sini. Okey.
Okey, A pergi B ialah 5. B pergi C 2. Okey. Lepas tu C pergi D 6. Jumlah dia ialah 5, 2, 7. Ini jumlah dia sama dengan 13. Okey. Itu ialah 13 kilometer. Okey. Kalau A, B, D. Okey, A pergi B 5. B pergi D. Oh, B pergi D tak ada jalan. Dia tak tunjuk. Cikgu tak jumpa jalan dia. Jadi kena kira kat sini, tak boleh. Okey. Kalau A pergi C pergi D. A pergi C ialah 3. C pergi D ialah 6. Jawapan dia ialah 3 tambah 6. Okey, jawapan dia ialah 9. Kalau A pergi D, terus 12. Okey, so yang mana satu jawapan yang paling optimum, yang paling cantik? Jawapan dia mana? Jawapan dia ialah C. Jawapan yang terbaik ialah C. A, C, D. Itu ialah optimum. Optimum yang paling terbaik. Okey, jadi jawapan dia ialah C. 9 km. Okey. Ada lagi tak soalan? Okey tak? Boleh cikgu teruskan? Boleh lah cikgu. Okey. Boleh faham kan? Okey. Rajah 1 menunjukkan sebuah graf. Nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf tersebut. Okey. Bucu dulu. Bucu ada berapa? Bucu tu biasanya yang garis-garis bulat hitam. Itu ialah bucu. So, bucu ada berapa? 5. Okey, betul. Ingat tu. Bucu tu yang ada titik-titik hitam. 1, 2, 3, 4, 5. Dekat bulatan ni pun ada satu sini je bucu dia. Itu ialah 5. Okey. Tepi dia? 8. Ke? 8. 8. Sebab apa 8? Tepi tu ialah garis ni. 1. Okey. Kita buat 2. 3. Okey. 4. 5. 6. 7. Dan last sekali. Yang ni bulatan ni. 8. Ialah 8. Ialah garis yang macam soalan nombor berapa tadi, yang nombor 2 tadi kot, bilangan darjah tu. Okey, 8. Okey. Darjah? Darjah berapa? 16. 16. Okey, cikgu tulis 2 darab 8. Okey. Jawapan dia sama dengan 16. Darjah ialah 2 kali tepi. Tepi ialah garis. Betul tu, dapat dah 3 markah. Okey. Nak tanya cikgu? Okey, tak ada diam tu, tak adalah tu. Lukiskan 2 pokok. Lukiskan 2 subgraf. Macam mana nak lukis pokok? Yang kamu faham pokok tu apa? Lukis 2 pokok. Pokok itu ialah, okey, cikgu lukis kat sini. Nanti cikgu bagi kamu latihan yang ni. Okey, pokok. Okey, sekejap. Kamu balik. Dah, kalau kamu tak ingat, pokok itu ialah, ni terus ingat tau, cikgu ajar tu. Senang je pokok ni. Pokok ni macam dia panggil pokok dekat rumah kita lah. Okey. Okey. Katalah cikgu ada satu 4 segi ni. 4 segi kat situ. Okey, ni bucu dia 2, 3, 4. Okey. Lepas itu, okey, ni A, B, C, D. Dia suruh lukis 2 pokok. Okey. Pokok ini ialah gambar rajah yang tak boleh bersambung. Itu ialah pokok. Contohnya, kalau lukis pokok, okey, sini A, B, C. Itu ialah pokok. Dia tak boleh sambung. Okey. Kalau sambung, sini, kamu contoh sambung dekat bawah ni, B sambung C, itu tak jadi pokok. Okey.
Pokok dia tak boleh bersambung. Dia tak boleh ada bentuk. Kalau dekat rumah kita pun kamu tengok pokok. Mana ada pokok bersambung. Kalau pokok yang bodoh pun macam tu. Okey. Maksudnya pokok yang bodoh tu. Pokok yang nak mati. Kamu tengok. Dia ranting dia macam tu. Okey. Itu ranting pokok nak mati. Itu masuk pokok. Tak ada pokok yang dia sambung macam tu. Pernah nampak pokok bersambung macam tu? Pokok apa? Tak ada pokok yang bersambung macam tu. Itu dahan dia tu. Okey, pokok semua dia tak ada sambung. Itu masuk pokok. Okey. Jadi soalan dekat sini. Okey. Jadual menunjukkan sebuah rangkaian graf. Okey. Jadi lukiskan 2 pokok pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, dekat bawah lah dia sediakan. Okey, nanti cikgu tinggal dekat kamu soalan tu. Lukiskan 2 subgraf. Subgraf ni boleh lukis. Okey, pokok ni nanti kamu lukis. Nanti cikgu bincang balik dengan kamu. Sekejap cikgu tangkap soalan ni. Habis soalan tu. Okey. Kalau kamu tak buat, nanti kamu tak tahu. Buat sekali dah ingat dah pokok. Oh, pokok dia yang tu. Okey. Sekejap, cikgu tangkap gambar yang ni. Cikgu tinggalkan latihan yang senang untuk kamu. Okey. Untuk hari yang mula. Okey, nanti kamu lukiskan 2 pokok ni tau. Tengok dalam buku teks pun ada. Kalau 2 pokok ni, nak macam mana nak lukis pokok ni. Okey, ini semua tak pokok ni sebab dia bersambung gambar dia. Nanti kamu lukis yang pokok yang tak bersambung. Tahu? Jangan bagi-bagi dia bersambung macam tu. Tak cikgu cerita nanti kamu tahulah. Okey, jangan bagi dia ada bersambung. Tak bersambung tu ialah pokok. Okey. Cikgu tinggalkan tu soalan dekat kamu. Okey, ada apa-apa pertanyaan nak tanya cikgu?